Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua pun dah sampai. Oh, dah sampai. Okey, jadi kita masuk bahagian seterusnya dalam topik hukum linear. Hukum linear ke topik ni? Betul kan? Hukum linear. Jadi kita masuk dalam bahagian seterusnya adalah melukis graf dan mentafsirkan graf kat sini. Jadi kita tengok contoh soalan. Saya tadi sebab itu kita ikut buku teks je hari ini insya-Allah. Itu latihan intensif 6.2 Sekejap Kita tengok cara soalan dia. Mana pergi ni? Okey. Okey, dah nampak Kita tengok yang pertama dulu sini. Betul. Ya. Okey, ini macam minggu lepas ni sikit iaitu dia ulang balik yang minggu lepas kita tengok semula latihan intensif 6.2 ni. Kita tengok untuk bahagian nombor 1 soalan dia tukarkan setiap persamaan tak linear berikut kepada bentuk linear. Seterusnya kenal pasti y, x dan pintasan y. Iaitu kita nak jadikan dia y sama dengan mx plus c lah. C ni pintasan y dia. Okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok soalan dia lebih kurang dia bagi A kat situ. Y sama dengan 5x kuasa 2 tambah dengan 3x kan. Jadi kita nak dapatkan C kat sini. Benda penting dia adalah kita kena hapuskan ni untuk dapatkan C. Bila kita hapuskan ni maksudnya kita saya per dengan ni semua saya per. Saya per dengan apa? Per dengan x. Bila saya perkan dengan x, maka yang tinggal adalah y per x sama dengan 5x tambah 3. Jadi automatik yang ini adalah kita punya y, paksi y. Yang ini adalah kita punya x, paksi x. Yang sebelah ini adalah m dan ni adalah c. C adalah pintasan y. Ini untuk minggu lepas, ulang kaji sikit sebelum kita masuk soalan seterusnya. Okey, B. Soalan B kat sini dia bagi Y sama dengan P punca kuasa 2X tambah dengan Q per punca kuasa 2X. Macam mana? Macam mana kita selesaikan ni Yang pertama kalau kita tengok simple saya akan hilangkan ini boleh, ini boleh. Mana-mana pun boleh kita hilangkan. Tapi biasanya kita galakkan untuk darab dulu. Kalau macam ni ada pecahan, kita hilangkan pecahan dulu Okey, contoh macam ni saya darabkan dengan punca kuasa 2x. Semua saya darab dengan punca kuasa 2x, kita akan dapat y punca kuasa 2x sama dengan p punca kuasa 2x dengan punca kuasa 2x dapat yang tinggal adalah x. Okey, tambah dengan yang ini tinggal q. Jadi ini kita punya y, m, x, c. Okey, tengok kalau jumpa soalan exam, kalau kamu tengok ada cert ke apa, relax okey. C dia bagi kat situ y sama dengan ax kuasa apa tu? B tak nampak pula B, okey. Jadi kat sini kalau kamu tengok cerita dia bila ada kuasa ke atas yang paling sesuai kita gunakan log. Jadi kita akan masukkan log sebelah kiri dan log sebelah kanan. Kemudian darab dalam log kita boleh pecahkan, dia akan jadi log y log a campur log x power by b. Dalam log kuasa kita boleh potong bawa pergi depan. Jadi dapatlah ini kita punya y
Ini kita punya X. Sebelah X, M. Yang ini adalah kita punya C. Okay. Ini sama macam minggu lepas lebih kurang. Masuk seterusnya. Yang ni dia pelik sikit. Dia pelik sikit. Dia bagi X ni. D tengok D. Dia bagi X sama dengan MXY kat situ. Tambah dengan NY. Okey. Cikgu. Ya. Bila kita belajar 6.1 cikgu? Dan 6.1. Minggu lepas kita belajar apa? Yang ni? Topik ni? Minggu lepas tak ada kelas. Oh ya ke? Alah. Itu belum belajar lah 6.1. Ya. Saya kelas mana saya ajar 6.1 ah? Tak apa, kita teruskan dulu lebih kurang aja. Boleh faham tak ni? Boleh. Boleh Tak nampak masa depan lagi cikgu. Tak nampak apa? Tak nampak masa depan. Okey, tak tak. faham. Tak apa, boleh. 2-3 kali. Kejap je. Jadi kamu faham. Soalan dia kan. Okey. Ni yang mana ni? Okey, kita teruskan kejap Kejap macam fikah. Nanti boleh cepatan balik. Okey. Kat sini dia bagi X, M, X, Y tambah dengan NY. Macam biasa kita nak jadikan dia persoalan garis lurus. Linear adalah garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Fokus kita kalau kita nak jadikan linear, fokus kita adalah pada C. Iaitu C maksudnya orang ni dia tak ada X dan tak ada Y. Dia tak ada X, tak ada Y. Kita kena hapuskanlah orang yang terlibat. Yang mana tak ada X, tak ada Y. Ini siapa yang terlibat? Kasih kita tengok. Contoh soalan ni. Kalau saya bahagikan ini dengan Dengan apa? Dengan Y. Contoh bahagikan dengan Y, bahagikan dengan Y, bahagikan dengan Y. Apa yang tinggal? X per Y sama dengan MX tambah N. Dia dah jadi linear sebab kita dah ada satu nilai yang mana N ni dia tak ada X, tak ada Y. Bila dia tak ada X, tak ada Y, maksudnya dia ialah C. C tak ada X, tak ada Y. Lepas tu, yang sebelah sini adalah Y. Yang ini kita punya X. Yang ini kita punya kecerunan dia M. Jadi kalau macam ni, kalau kita buat graf, kita kena plotkan paksi Y kita adalah X per Y. Paksi X kita adalah X. Kita akan dapat satu graf garis lurus. Katakan macam tu, graf garis lurus kita. Yang mana pintasan kat sini adalah N. Dan kecerunan dia adalah M. Macam tu. Okey. Dia lebih kurang cerita dia dulu. Boleh Syafiqah? Nanti saya patah balik Syafiqah. Jangan nangis Tunggu jap. Kamu tak masuk lagi topik ni Syafiqah? Tak lagi cikgu. Okay. Tapi saya pun tak faham juga. Tak apa. Lagi. Topik ni dia mula-mula ni, yang ni lah mula-mula yang nak linearkan ni je. Cuma kamu kena ingat nak linearkan, fokus kamu adalah nak cari C. Kita tengok E. Soalan E kat sini. Nanti kita pergi atas tu, sebelah. Kita habiskan kejap. Y P kuasa X sama dengan Q. Okey, jadi bila kita tadilah, kalau kita tengok ada kuasa, cara yang terbaik kita letak log saja. Letak saja log sebelah kiri. Letak saja log sebelah kanan. Yang darab ni kita boleh pecah dua, dia akan jadi log Y campur dengan log PX ni, kuasa X bawa pergi depan. Ini hukum log. Okey. Log Q. Jadi kita tengok kat sini. Bila kamu tengok macam ni, kamu akan dapati bahawa ada seorang yang tak ada X atau Y dia ni. Tapi dia C duduk belah sini tak kena. Okey dah. X ni tak kena duduk belah sini. Jadi kita pindahkan. Dia akan jadilah cerita dia. Log Y sama dengan negatif X log P campur log Q. Okey, yang mana ini kita punya Y kan? Ini kita punya X kita. Ni X.
Dan yang ini kita punya pintasan Y kita C. Okey. Dia sama juga. F ke soalan F sama juga. Dia bagi. Dia bagi kat sini Y B tolak X sama dengan AX. B tolak X sama dengan AX kat sini. Sama kat cerita dia. Kalau kamu tengok betul-betul, yang ni dalam ni ada ramai orang ni. Ada ramai sekali dengan B apa semua. Yang terbaik contoh ini, saya akan bawa pindah. Kalau kita kembangkan, Y akan jadi 2. Y tak boleh 2. Y seorang je. Nampak? Y tak boleh jadi 2. Y kena seorang je. Jadi kalau saya pindah ke sini, dia akan jadi Y sama dengan AX per dengan B tolak X. Okey? Sampai kat sini, kalau kamu jumpa equation yang macam ni, untuk linear law, atas darab, bawah tambah atau tolak. Benda ni tak boleh pecah. Benda ni tak boleh pecah. Jadi macam mana nak pecah? Kita kena terbalikkan dia. Bila kita terbalikkan, yang ini Y ni akan jadi 1 per Y. Yang sebelah sini akan jadi B tolak X per dengan AX. Nampak? Yang ni, yang last ni kebat dia. Yang ini kena pecah. 1 per Y sama dengan, yang ini akan jadi B per AX tolak dengan X per AX. Bila kita ringkaskan, dia akan jadi 1 per Y. Yang ini saya akan susun macam ni. Saya asingkan susunan dia. Tolak dengan yang ini akan jadi 1 per A. Jadi yang ini akan jadi Y. Yang ini akan jadi X. Yang ini akan jadi C. C ni termasuk negatif. Okey. Sekejap cikgu, 1 per X tu macam mana? 1 per X ni. 1 per X ni sebab ni kita pisahkan. Bagi susun bagi cantik ni. Yang ni dia B per dengan AX ni. Kan? Kita hanya perlu asingkan saja B ni. Per A. Kemudian X tu tak ada orang kat atas, letak 1. Buat kurungan. Okey. Kamu darab ni dapat balik. Cikgu, yang tolak 1 per A tu macam mana? Tolak. Yang ni. Yang ni. Yang ini sebab X dengan X mati. Bila X dengan X mati, yang tinggal 1 per A. Oh, sebab tu darab kan cikgu. So boleh potong. Boleh potong. Tujuan kita ni, tujuan kita sebenarnya ni. Sebab tu kalau kamu tengok, kalau kamu jumpa persamaan yang macam ni, yang mana persamaan dia darab atas tambah tolak bawah, kita tak boleh pecah. Jadi kita hanya perlu pusing je. Pusing je macam tu. Pusing. Benda ni banyak kamu jumpa dalam equation. Kita tak boleh nak pecahkan kepada bahagian-bahagian dia. Sebab kalau dia ramai kat bawah, dia tak boleh pecah. Kalau dia ada darab bawah tambah tolak atas, boleh pecah. Kita boleh pecah-pecahkan dia. Okey. Sekejap saya tengok. Kamu tak belajar lagi. Jadi minggu 6. Jauh ni. Saya ingat saya dah ajar kamu dah. Aduh. Basic-basic dia ni banyak ada nak cari kecerunan, nak cari pintasan kat sekejap. Tengok basic dia. Okey. Ini saya terus pergi dekat ni kat sini. Semula balik. Tapi saya skip juga ni. Pergi 6.4 terus. 6.4 terus kan. Okey. Tengok kejap.
Plot Y. Oh, ni senang ni. Kejap. Oh, ni semua direct lah. Tak apa Syafiqah, follow dia dulu. Kan? Sebab yang atas-atas tu semua senang. Bila kamu dah buat 6.2 ni nanti, nanti kamu akan try 6.1 tu jadi senang. Kita tengok ni dulu lah. Sekejap Saya kena tunjuk ni juga. Sebab soalan exam dia tak masuk macam yang depan-depan tu. Yang tu dia simple sangat, basic. Okey, fokus kat sini Kita tengok. Okey. Pelan. Ini 6.2, intensif 6.2. Nombor 2. Okey, dia ada bagi satu jadual kat sini. Jadual di bawah menunjukkan data yang menghubungkan pemberi ubah X dan Y oleh persamaan Y sama dengan AX kuasa 3 campur BX kuasa 2. Okey, dia bagi nombor tu. Soalan dia apa? Dia kata tukarkan persamaan linear kepada bentuk linear. Okey, ini kita tukar dulu jadual tu nanti tengok, tukarkan dulu. Macam mana nak jadi bentuk linear macam tadi? Y sama dengan AX kuasa 3 campur BX kuasa 2. Okey, apa kamu nak buat? Kita kena hilangkan satu bahagian ni, dia tak boleh ada X dengan Y. Contoh paling mudah sekali, kita tengok orang paling kecil kat sini. Orang paling kecil adalah X kuasa 2 sebab ni X kuasa 3. Dia apa nak buat? Kita bahagikan yang ini dengan X kuasa 2. Ini pun bahagi dengan X kuasa 2. Ini pun bahagi dengan X kuasa 2. Maka kita dapat terus dia jadi linear. Nampak? Okey, apa yang tinggal? Yang akan tinggal adalah Y per X kuasa 2 sama dengan A X kuasa 3 bahagi dengan X kuasa 2 tinggal X campur ni mati tinggal B. Nampak? Ini jawapan kita ni je. Jadi menunjukkan bahawa yang ni bila ni jawapan kita. Kita tak boleh usik dia dah. Kalau kita nak buat explanation kat sebelah. Contoh kat sebelah explanation ni kita masukkan Y per X kuasa 2 sama dengan AX campur B. Maka yang ini kita punya paksi Y. Ini kita punya paksi X. Sebelah tu adalah kecerunan. Yang ini adalah pintasan. Boleh? Boleh? Ni? Okay. Boleh. Okay. B ni, bila dia suruh plot graf, kita tengok. B ni, bila dia suruh kita plotkan graf dia, Y per X kuasa 2 melawan X. Dengan menggunakan data. Jadi kita kena buat jadual yang baru. Kita kena buat jadual baru. Jadual baru kita mesti ada apa? Ingat jadual baru kita kamu kena buat berdasarkan jadual yang dibagi. Tapi kita kena ikut yang ini. Jadi paksi X kita adalah X, masih lagi X. Cuma paksi Y kita kena tukar jadi Y per X kuasa 2. Macam tu. Nampak? Jadi X masih tak berubah. X akan jadi masih lagi 0.5, 1.0, 1.5 masih lagi 2.0, 2.5, 3.0 masih sama X. Okey? Tapi untuk paksi Y kita kena pakai kalkulator untuk mengira Y per X kuasa 2. Y per X kuasa 2 kan. Yang ambil kalkulator. Okey, kita kira satu tengok. Saya akan kira tengok mula-mula apa?
Y kita yang pertama adalah 0.31. 0.31 per dengan X kuasa 2. 0.5 kuasa 2. Dapat jawapan 1.24 tulis. Y dia ambil kat jadual. Seterusnya 2.05 bahagi dengan X dia 1.021 lah. Jadi 2.05. Okay. Next 6.19 bahagi dengan 1.5 kuasa 2. 2 point, dia kalau 2 tempat puluhan semua ambil 2 tempat puluhan saja kan. 2.75. Okey, seterusnya 14. 14 kita bahagi dengan 2 kuasa 2. Dapat 3.50. Nampak? Kena letak kosong belakang. Bagi dia seragam. Kan? Semua kita gunakan 2 tempat puluhan. Seterusnya 26.3 bahagi dengan 2.5 kuasa 2. Kita akan dapat, okey, yang ni nampak 4.208. Tapi sebab saya dah buat 2 tempat puluhan, saya hanya ambil 4.21. Macam tu. Kemudian 45 per dengan 3 kuasa 2. 5 pun kita akan buat 5.00. Okey, itu data yang baru kita ambil, jadikan dia table. Okey, dah ada data kan. Okey. Soalan dia apa? Dia suruh kita plotkan. Kan? Y per X kuasa 2 melawan X. Tapi kita tak ada skala kat sini. Kita kena bajet skala dulu. Kan? Kita kena bajet skala dulu. Contoh, kalau paksi X senanglah 0.5, 1.5. Skala kita buat 0.5, 0.5 lah. Skala kita. Yang bawah ni. Okey, dia sampai 5. Sampai 5 ni paksi Y sampai 5. Sampai 5 maksudnya kalau kita bahagi 10. Dia paksi Y biasanya 10. Kan dalam graf kamu standard dia standard kita graf yang dia akan bagi, sini ada 10 bahagian. Okey, sini ada 8 saja bahagian. Standard 8 kali 10. Okey, dia ada lebih-lebih sikit lah, tapi biasanya standard 8 kali 10. Contoh kat sini saya ambil, tengok ada 5, paling tinggi 5 kan? Jadi yang ini saya boleh jadikan dia 10 bagi apa ni? Apa saya buat? 5 bahagi 10, 10 bahagi 5 pula. 5 bahagi 10 dia pun akan dapat 0.5 kat situ. Jadi kita pergi ambil kita graf. Sini. Okey, standby kita graf ni. Ambil. Saya akan kira dulu tengok. Contoh, biasanya untuk topik ni linear law kita boleh buat paksi dia dekat dalam ni. Sebab habis sebab dia nilai kita pula semua positif. Situ. Tu paksi X kita 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5. Okey, lebih tak apa. X kan. Okey. Kemudian paksi Y kita pun kita bajet tadi apa? 5 bahagi 10, 0.5 juga kan. Macam tu 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0,
3.5, 4.0, 4.5, 5.0. Okey, ini paksi kita adalah Y per X kuasa 2. Macam tu. Okey, cuma dalam exam biasanya dia dah bagi tahu lah paksi ni apa, paksi ni apa. Kan? Jarang kita jumpa soalan dia tak bagi tahu paksi apa. Okey, cuma ni soalan. Bila dia tak bagi tahu maksudnya ada markah tambahan untuk kamu takrifkan sendiri berapa kamu punya skala. Okey, kita plot lah. Pergi tengok data kita tadi. Plot lebih kurang. Yang first kali tadi apa? 0.5 1.24. 0.5 1.24 dekat dengan 1.25 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2. Situ. Kemudian 1.0 2.05. 2.05 dekatlah dengan 2. Okey, 1.5 2.75. 2.75 sini. 2.75, 2 3.5. Ngam-ngam. 2.5 4.2 1 4.1 4.2. 3.05. Okey. Bila dah siap graf kamu, sekarang kamu kena buat apa? Lukis garis lurus penyelesaian terbaik. Garis lurus penyelesaian terbaik biasanya kalau dalam exam kamu kena pakai baris panjang. Kalau tak ada baris panjang, kamu lipat je kertas. Macam saya pakai ni, saya pakai kertas A4 je. Kan? Kita akan buat penyelesaian, maksudnya satu garis lurus kita akan buat. Syarat dia apa? Dia mewakili hampir semua titik. Kalau kena semua bagus. Kalau tak kena, macam mana nak buat? Kita adjust sebaik yang mungkin. Kan? Salah satu teknik dia, saya kekalkan yang atas sekali ni. Tengok saya kekalkan ke atas sekali ni. Okay. Kemudian saya akan adjust benda ni. Dia jadi macam anchor kat sini. Kita akan gerak-gerak supaya garis kita kena hampir semua titik. Lebih kurang. Dia tak boleh kena semua. Susah juga nak kena semua kadang-kadang. Cuma dekat-dekat nak kena semua. Kamu tengok lebih kurang je. Okey. Garis. Lebih tak apa. Dapat. Itu namanya graf garis lurus penyesuaian terbaik. Graf kamu kena hampir semua kena tepat-tepat. Seorang lari sikit macam tu. Ni pun ada lagi sikit. Ada lagi sikit lah. Macam tu. Okay. Dapat saja graf garis lurus penyesuaian terbaik. Cari. Kamu kena cari kecerunan. M berapa? Kemudian kena tentukan C berapa. C adalah apa? Pintasan. Pintasan biasanya dapat terus pada graf. Contoh saya, pintasan saya dapat terus 0.5. M kena kira. Macam nak kira? Kita guna formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu formula kita pakai. Tapi kena tunjuk koordinat mana kamu ambil. Saya akan ambil koordinat yang cantik, tepat-tepat. Contoh saya ambil yang ini. Nampak cantik ngam-ngam dapat ni. Kan? Saya keluarkan koordinat dia berapa? 1.0 dengan 2.0. Koordinat ni. Dengan koordinat ni saya dapat cantik ni. Iaitu 2.0 dengan 3.5. Kalau tak ada koordinat, ambil saja mana-mana titik yang cantik yang kena garisan. Okey? Biasanya kita nak buat kecerunan, kita akan tunjuk macam inilah segitiga. Menunjukkan titik mana yang terlibat. Macam tu. Jadi yang ini akan jadi X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Masukkan dalam formula M sama dengan Y2 3.5 tolak dengan 2.0 per dengan 2.0 tolak 1.0. Dapatlah jawapan kita kat situ. 1.5. Macam tu. Okey.
Jangan peduli soalan tanya apa A, B ke je. Dapat je graf garis lurus, terus cari kecurunan dan pintasan. Boleh follow ke? Okey. Kalau terlupa buat pintasan, tolak markah aku macam mana cikgu? Oh, kalau tak dapat, kalau kamu tak buat pintasan, nanti kamu ada benda kamu tak boleh nak kira. Sebab dua-dua nanti pengiraan kita mesti nak pakai pintasan dengan kecurunan. Sebab formula kita tadi ingat tak? Formula kita awal-awal tu. Y sama dengan MX tambah C. Nampak? Jadi kita kena cari M siapa, C siapa untuk nak selesaikan persamaan kita nanti. Okay? Katakan kamu tak buat ni, kamu sambung-sambung tak sampai sini. Kan? Kalau tak sampai kat pintasan, kamu kena kira pintasan. Okay? Tapi saya dalam exam biasanya saya galakkan pelajar buat sampai dapat. Tak kisah, mesti dapat. Kalau tak dapat, susah lah. Nak kena kira lagi. Garis je sampai kena. Sebab yang ini senang. Bonus ni, bonus. Boleh? Boleh Fikar? Okay. Sekarang kita nak kira tau. Bila dah dapat ni, kita dah boleh kira. Sebab apa? Persamaan kita dah buat tadi, nampak? Ingat tadi persamaan kita? Ni. Yang mula-mula tadi, nampak? Kita dah buat ni. Kan? Bila kita dah buat tu, kita nak kira Y per X kuasa 2 sama dengan AX tambah B. Dapat terus A dengan B. Sebab apa? Bila kita samakan dengan ni, nampak? Jadi, M kita, kecurunan kita adalah A. Manakala, pintasan kita adalah B. Nampak? Jadi oleh sebab itu daripada graf tadi A adalah sama dengan, kalau graf saya, kecurunan saya 1.5, A saya 1.5. B pula sama dengan C. C saya 0.5, 0.5. Dia ikut graf masing-masing. Kadang-kadang jawapan lain-lain. Katakan kamu 1.5 cikgu, 1.B. 1.5 tak tinggal. 1.B Okey. Macam tu. Boleh? Katakan dia lari sikit tak apa daripada skema. Contoh ada pelajar dapat saya A 1.5, dia dapat 1.6, 1.4, boleh lagi. Skema. Katakan ini B pun sama. Skema dia 0.5. Kamu buat gagal, kamu dapat 0.4, 0.6 ke. Dia boleh lagi. Antara tu. Okey, asalkan yang penting kalau kamu garis kena 0.5, kamu kena bagi tahu C kamu 0.5. Jangan kamu garis kena 0.4, tengok kawan sebelah 0.5, kamu tulis 0.5. Kantoi terus. Tengok kawan sebelah. Jaga-jaga. Okey? Jadi kita tengok. Ikut je, tak kisah graf kita. Sebab soalan dia adalah berdasarkan, nampak soalan C, nampak, daripada graf. Jadi graf tu siapa punya? Kita punya, bukan orang lain punya. Boleh? Okey? Boleh. Ya, kita buat sekali lagi Syukika. Tengok. Balkis dah belajar dah topik ni, habis dah? Dah. Ui, laju. Kalau Balkis dah habis, Sabrina pun habis lah. Kamu satu kelas kan? Tapi tak faham pun. Tak apa, tak faham tak apa. Kita boleh bagi faham. Exam full mark. Boleh? Kan? Exam score. Pelan-pelan. Pelan-pelan lah. Kan? Kalau kamu belajar kat sekolah dah faham, saya nak kerja apa? Saya tak ada kerja nanti. Okey? 2-3 kali insyaAllah. Kan? Yang penting nanti exam score. Kita tengok sekali lagi. Sebab boleh buat ni. Tengok. Okay. Cuba. Jadual di bawah menunjukkan data yang menghubungkan pembuluh buah X dan Y. Okey, apa cerita dia ni X dan Y ni? Saya dah letak kita graf lah. Awal sangat nak buat graf. Kita buat ni dulu. Nombor 3 kan. Okey. Y sama dengan A B campur X. Kamu dah cam dah. Bila kamu jumpa benda macam ni, maksudnya kita kena guna log. Dan jawapan dia pun ada sebenarnya. Dekat A tu, soalan dia suruh tukar. B dia dah bagi tahu.
Tak sonoh cerita dia. Kan, tengok soalan A. A dia kata apa? Tukarkan persamaan tak linear kepada linear. Okey. Ini trik dia kan. Okey, kamu salin je. Lepas tu kamu tengok dekat B. B ni dia kata apa soalan B? Jauh sikit lebih kurang contoh. B. B dia kata dia suruh plotkan log 10Y melawan X. Nampak? Jadi maksudnya dia dah bagi hint lah. Nanti yang kat atas ni kita mesti dapat benda ni. Nampak? Jom kita buat. Maksudnya kita kena buat apa? Log. Kita buat. Kita ikut je log. Jadi log 10Y sama dengan log 10A B campur X. Macam tu. Jadi soalan ni, bila log, macam ni kita boleh buat apa? Yang ini boleh bawa ke depan. Ni boleh bawa ke depan. Jadi dia akan jadi log 10Y sama dengan B campur X log 10A. Nampak? Okay. Yang ini boleh expand. Ni boleh expand, boleh kembang. Dia boleh kembangkan log ni, dia boleh kembang dalam kurungan. Dia akan jadi apa? Log 10A B kat depan campur dengan X log 10A. Jangan kamu buat log 10A B pula. Dia mesti log 10 ni seorang-seorang single. Apa saja yang kita darab dengan dia mesti duduk kat depan. Nampak? Jadi dia akan jadi macam ni. Jadi kita dah dapat kesimpulan kita. Maka paksi Y kita log 10. Betul? Betul. Paksi X kita X ni. Ini paksi X kita. Sama tak? Sama. Siapa orang sebelah X? Sebelah X sepatutnya M. Jadi ini adalah M lah. Yang keturunan nanti. Yang tak ada X langsung. Ini tak ada X langsung. Tak ada X, tak ada Y. Ini ada siapa? C. Macam tu. Pak, jangan terkejut bila jumpa macam ni. Bawa ke depan. Alamak, apa nak buat? Kamu kembangkan. Kembangkan. Okay? Tapi kalau kamu bawa, dah dapat X, tak payah kembang. Ini bila kita bawa, X belum dapat. Sebab nak buat persamaan ni, mesti dapat Y dulu. Bila dah dapat Y, kena tengok dekat X. Sebab kalau dapat X, kita akan dapat M. Bila dapat M, C kan. Siap awal lah. C kita dah target. Boleh? Okay. Lepas tu tengok. Plot apa dia kata? Dia suruh plot yang ini. Kita pun buatlah jadual baru kita. Siapa? X dengan log 10Y. Macam tu. X biasa je soalan dia tak tahu. Dia akan bagi X yang senang je nombor dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 X. Y tu ambil kalkulator. Kita kena buat log. Okey. Log kat sini. Log. Berapa Y yang pertama? 2.83. 0.45. Ambil 2 sudah dah tak banyak. Nak plot susah. Kan? Kemudian log 5.66. Kemudian kita ambil log 11.31. 1.05. Log 22.63. 1.35. Okey, yang last sekali 4525. Log 45.25. 1.66. Okey, selesai. Okey, buat cantik-cantik. Mana baris sumbing saya tadi? Baris ni dah sumbing. Anak saya main. Okey. Dapat dah graf.
Nampak? Jadual. Sekarang kita tengok skala. Ada tak dia bagi skala kat soalan? Dengan menggunakan skala yang bersesuaian. Pandai dia pandai. Jadi pasti tak ada masalah yang ini. Yang ini kita tengok 1.66 maksudnya 2. Lebih kurang 2 lah. Kita pergi kat 2. 2 maksudnya 2 bagi 10 0.2. Lebih kurang. Okey. Saya ambil kat sini. Saya buat paksi dulu. Okey. Exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pelajar X ni sampai 7. Okey. Y kita apa tadi? 2. 2 maksudnya kita ambil 0.2. Di sini. Tapi dia daripada 0 ke? 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, cantik. 1.8, 2.0 sudah. Log Y. Okey. Dah siap tu. Plot lah. Kita plot. Tengok data kita tadi. Plot. Yang mula-mula adalah 0.45. Okey. Masa kamu plot ni nak titik boleh pangkal pun boleh. 1.0.4. Kita boleh test 0.4, 0.5. 0.45 tengah-tengah. Titik boleh. Pangkal pun boleh. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Okey. Yang kedua. 0.75, 0.6, 0.7, 0.7245. 3, 1.05, 1, 1.1, 1.05. Okey. 4, 1.35, 1.3, 1.35. 5, 1.66, 1.66. 2, 4, 6. Okey. Macam tu. Ambil baris panjang. Tak ada baris panjang, pakai kertas. Okey. Pilih anchor kamu. Contoh nak ambil atas boleh. Anchor. Kena anchor kalau pakai kertas. Anchor kalau mau letak. Pegang kat anchor ni gerak. Baris pun sama. Gerak. Tengok. Okey. Cantik. Masa kamu tengok tu kamu boleh bajet lah C kamu ni. C kita boleh bajet lah. Berapa kita nak C. Bajet. Cantik. Garis. Siap lah graf. Macam tu je. Okey. Dapat je graf. Terus tengok C. C kena dekat sini. Jadi maksudnya 0.1214. Saya punya kan? Dia ikut graf masing-masing lah. Saya punya C saya dapat 0.14. Okey, sekarang M pula. Saya kena kira M saya berapa. M, kira dia, saya akan pilih dua koordinat yang cantik. Contoh saya nak tunjuk yang saya ambil koordinat ni, saya tak ambil koordinat yang titik-titik dah ada. Saya boleh ambil koordinat lain atas garisan. Contoh kalau kamu tengok, saya dapat cantik contoh yang ni. Nampak ni? Betul-betul cantik. Boleh pilih yang tu. Satu lagi saya pilih. Yang ni pun boleh. Boleh. Okey. Keluarkan koordinat contoh yang ni saya pilih kan 2.5 0.9. Yang ini pula
4.5, 1.5. Saya nak buat turunan dua-dua ni. Oh, boleh ambil. Boleh. Kamu boleh ambil apa-apa. Asalkan yang penting dia duduk atas line. Sebab titik asal tu kadang-kadang masa kita garis tak kena. Nampak? Kan? Sebab kadang-kadang dia contoh macam ni lah. Ada satu garis tu jadi macam ni. Kamu garis-garis. Satu pun tak kena. Seorang duduk sini. Sebab nak bagi balance. Nampak? Kamu nak bagi balance, kamu lalu tengah-tengah. Kan? Bila lalu tengah-tengah, satu titik pun tetap boleh ambil. Sebab syarat dia nak cari kecurunan, bukan titik asal. Kecurunan kena ambil titik yang pada garis. Jadi kamu boleh pilih mana-mana. Pilih yang sesuai, yang dua titik yang atas garis. Oh, faham. Okay? Sebab tu masa kita garis tu, tak kisah. Kalau tak kena, kalau kamu tengok, bila kamu letak kiri kanan, dia duduk tengah-tengah, cantik juga tu. Ya, dia mesti balance lah. Kalau lalu tengah-tengah maksudnya, kalau ada titik tak kena maksudnya dua atas tak kena, bawah dua tak kena, cantik. Kan? Kalau semua kena dekat-dekat macam ni, cantik, lagi cantik. Okey. Dah dapat ni, kita kira terus. M, yang ini X1, Y1, X2, Y2, masukkan dalam formula kita. Formula kita Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini masukkan 1.5 tolak 0.9 per dengan 4.5 tolak 2.5. Sini kita akan dapat atas 0.6 bawah 2. 0.6 bahagi 2, 0.3. Ini saya punya kecerunan. Dapat kecerunan, dah dapat pintasan, kita dah boleh kira dah soalan tadi. Cikgu, kalau saya dapat kecerunan 0.25 kira okey lah kan? Okey, okey tu, 0.5 okey. Sebab apa? Saya dapat 0.3. 0.25 dengan 0.3 tak jauh mana pun. Kan? Boleh Okey, pengiraan tu saya akan kira atas kertas graf lah Okey. Daripada graf cari nilai A dan B. Persamaan saya tadi, yang awal-awal tadi kita buat tadi, yang ini kan. Ini saya akan buat kat sini lah kan. Log 10y. Kamu jangan buat macam ni lah dalam exam, dalam kertas graf, buat dalam kertas lah Saya buat yang ini je. Log A campur dengan X log 10A. Contoh okey. Jadi kat sini kita dah dapat bahawa pintasan saya adalah 0.14. Maksudnya B log 10A sama dengan 0.14. Ni tak selesai lagi sebab ada dua unknown. Kita tengok ni pula. Kecerunan, nampak? Kecerunan saya adalah log 10A. Kan? Jadi log 10A sama dengan kecerunan saya adalah 0.3. Nampak? Jadi bila kamu nampak macam ni, kamu jangan selesai lagi A ni. Jangan pindah lagi, jangan lagi. Sebab apa? Log 10A, kamu kena ganti log 10A tu, dapatkan B. Nampak? Jangan selesai. Ni log 10A, jangan dapatkan A dulu, biar dulu. Ni 0.3. Jadi B akan dapat 0.14 bahagi 0.3. Itu kalau graf saya lah No, tapi jangan kerja dia macam tu. Okey, 0.467. Macam tu. Okey, yang ini baru kira. Baru tekan shift lock, anti lock. Shift lock 0.3. Kamu akan dapat jawapan situ 1.995 macam tu.
Kalau kamu buat A dulu, lepas tu pergi letak kat sini. Dia lagi nanti. Di sini dapat lain. Dia lagi. Dia siap lah. Biasanya topik ni, soalan ni, satu soalan ni 10 markah. Satu soalan ni maksudnya pada A, B, C tu 10 markah. Okay. Itu topik untuk hukum linear. Ini basic dia, masih basic. Kalau graf dia senang, secantik, lurus dapat. Kan? Ada graf dapat titik merata-rata. Kan? Kamu kena pandai-pandai lah buat garis tu. Cikgu maksudnya bahayalah kan kalau dia 10 markah untuk satu soalan. Tapi 10 markah standard. Bila kamu dah ambil AMAT nanti, kamu dah exam ujung tahun nanti, kamu akan rasa antara topik yang nak tolong kamu dapat markah banyak, ni topiknya. Antara topik yang tolong. Ini memang sebab soalan dia macam ni lah, lebih kurang. Lebih kurang lah soalan ni. Dia tukar-tukar persamaan sikit-sikit lah. Kalau dah biasa buat persamaan tu, log pun dah biasa ke apa, dia mesti bagi cert. Kadang-kadang melibatkan cert apa sikit, punca kuasa. Kan? Tapi syarat dia apa? Kamu mesti dapat gaya lurus. Tak dapat, kamu tahu salah. Kenapa saya tak dapat gaya lurus? Saya tahu salah. Kan? Ini 10 markah. 10 markah syok tu. Kalau dia boleh skor 10 markah, syok lah. Tapi kalau 10 markah, target kita sebenarnya nak dapat A+. A+ maksudnya dalam 9 markah, miss adalah careless sikit lah. Jangan careless banyak. Careless 1 markah. Okey. Cikgu kalau yang set tu seram tu cikgu. Dia tapi cert dia susah kalau dalam topik dia. Kalau ini dalam linear law. Ini dalam hukum linear. Bila dalam hukum linear dia tak bolehlah bagi susah sangat. Markah dia nak buat graf lagi markah, nak kira lagi, nak buat persamaan lagi, nak kira ni lagi. Kan? Jadi dia tak bolehlah bagi susah sangat. Berpadan dengan markah dia bagi. Jadi kita boleh tengok contoh Yap. Ini contoh-contoh soalan aplikasi. Tengok contoh soalan ni. Ini pun lebih kurang tengok soalan. Soalan ni menggunakan log. Saya akan tunjuk kamu ni. Sekejap. Yang ni. Okey. Dia lebih kurang macam ni lah soalan ni. Nampak? Lebih kurang macam ni. Okey? Cuba. Cuba try kejap. Saya ambil kertas graf. Kamu cuba. Kan? Buat dulu. Nampak? Dia suruh plot terus. Dia suruh plot terus maksudnya terus buat jadual. Terus buat jadual. Terus ambil kertas graf. Terus. Okey, boleh. Terus buat Ni latihan 6.6. Soalan dia, persamaan dia bagi Y sama dengan P Q kuasa X. Okey. Itu je kita baca lebih kurang. Lepas tu dia suruh buat apa? Plot Y log 10Y melawan X. Okey. Contoh kalau dibagi macam ni, katakan soalan dia bagi. Kan?
jadual tu kamu boleh buat atas kertas graf. Kalau kertas graf pun besar. Kan? Sebab data kita kertas graf kita tak pakai semua pun. Tambah-tambah yang atas sekali tak pakai pun. Jadi kita boleh pakai atas ni. Sebab apa? Mudah kita nak rujuk. Contoh kotak-kotak pun dah ada. Jadi saya terus buat kat contoh, saya buat kat sini kan. Saya buat, dia suruh buat apa? Log 10Y melawan X. Jadi atas X, bawah ni log 10Y. Boleh buat kat sini terus. Jadi X kita terus buat lah, ikut kotak-kotak. Kotak pun dah siap lah. 2, jangan kecil, pakai 2 kotak besar-besar tu. 4, 6, 8, 10, 16. Bawah dia ambil kalkulator, log 10 3.98 0.6. Okey, 6.31 0.8 10 1 15.85 3.2 2512 1.4 100. Besar 100 betul ke? 2. 2.00. Itu lebih kurang. Kat skala dia bagi. Dia tak bagi skala kan. Skala selesai. Kita reka skala dulu. 4CX tak ada masalah. 2, 4, 6, 8, 10. 16 cukup tak? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cukup. 2, 4 cukup Okey. Yang ini 2 macam tadi lah. Kalau 2 bahagi 10, 0.2. 0.2. Kita boleh buat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cukup. X. Okey. Yang ini 2 ya 0.2. 0.4. 0.6. 0.8. 1.0. 1.2. 1.4. 1.6. 1.8. 2.0. Log Y. Plotkan. Bila kita buat kat atas ni, kita nak plot pun senang. Tengok atas, plot. 2, 0.6. 4, 0.8. Oh, cantik. 6, 1. Tegak. Tengok tu terus. Tegak lah dapat. 8, 3.2. Baik. 3.2. Betul ke saya kira tadi? Saya salah kira. 1.2 je. 1.2. 1.2. Macam mana saya betul 3.2? Itu pelik jawapan tu. 8, 1.2. Okey. 10, 1.4. Macam cantik nombor. Okey, 16, 2. Woi, ini hebat sangat graf ni. Kan? Graf kita kena semua titik ni. Sampai C dia 0.4. Semua kena.
Bila semua kena, ambil mana-mana lah nak buat keturunan, tak kisah. Sama je jawapan dia. Kan? Semua kena. Jadi saya akan ambil kat sini. C saya dah dapat. C sama dengan 0.4. Okay. M sama dengan, saya ambil titik tengah sekian. Yang ini 4. 0.8 dengan 10 1.4. Yang putus-putus ni saya buat ni tak wajib tau. Letak-letak koordinat semua tak wajib. Tak wajib. Kamu tak wajib. Kamu buat M betul-betul lah. Kan? Cuma yang ini kita panggil dia cara yang pemeriksa tengok, wah. Macam tu. Dia ada wow factor. Jadi X1, Y1 semua tak wajib tulis ni. 1.4 tolak 0.8 per dengan 10 tolak 4. Okey, ini akan dapat 0.6 per dengan 6. 0.1. Dapat M. Okey. Lepas tu dia tanya apa? Daripada graf, cari P. Kamu jangan kena tipu. Kamu nak cari juga graf, macam mana cari P? Daripada graf maksudnya, kita akan gunakan maklumat pada graf untuk mencari P. Maklumat apa yang kita guna? Maklumat pasal kecurunan dengan pintasan. Nampak? Baca persamaan ke mana? Mana tadi? Sini. Hilang. Oh ni. Ni. Yang saya tulis tadi. Saya terus jadikan dia, saya tahu log. Jadi log 10Y log 10 PQX pecahkan log 10 P campur log 10 Q kuasa boleh bawa pergi depan. Nampak? Jadi tulis cantik ya. Jadi ini kita punya Y, ini kita punya X, dan ini kita punya M, ini kita punya C. Yang ni kita nak daripada graf. Bukan pergi dapat terus cari P kat dalam graf, tak. Walaupun soalan dia kata dari graf cari. Jadi yang pertama dari graf. Dari graf P adalah apa? Log 10 P adalah sama dengan C. Dari graf kita ada C tadi, masukkan saja. Log 10 P sama dengan C 0.4. Jadi P dapat P sama dengan 10 anti-log. .512. Macam tu. Okey, sama juga nombor 2. Nampak? Jadi pada persamaan kita dapati bahawa log 10Q sama dengan M. Masukkan saja. Log 10Q sama dengan M kita kira 0.1. Jadi kita akan dapat Q sama dengan, tekan kalkulator saja, shift log 0.1. Kamu akan dapat jawapan 1.259. Nampak? Dia belum siap soalan dia. Tapi kalau kita target, contoh kita target dari 9 markah daripada 10. Dah dapat dah. C tu kadang-kadang kebat dia. Ini B. C tu kadang-kadang dia kacau. Kamu hati-hati. Anggarkan jumlah populasi bakteria itu selepas 5 jam. Baru baca semua. Jadual di bawah menunjukkan jumlah populasi. Y adalah jumlah populasi. Nampak? X adalah jam. Jadi Y adalah jumlah populasi, yang mana X adalah bilangan jam. Soalan ni dia bagi selepas 5 jam. X sama dengan 5. Yang dia suruh cari Y. Nampak? Kita guna persamaan kita. Persamaan kita sekarang dah jadi macam mana? Dia dah jadi. Tengok, masukkan persamaan kita. Soalan kita, Y sama dengan PQ kuasa X. P kita dah ada belum? Dah.
2.512. Q kita 1.259 kuasa 5. Dapatlah bilangan populasi anggaran. Ambil kalkulator saja. Tujuh poin 96. 7.96. Eh, 96 pula. 95. Salah mudah. Okey. Tekan je kalkulator. Dapat. Boleh? Macam mana? Okey. Boleh. Boleh? Satu lagi. Satu lagi kita ambilkan. Okey. Ni je ke? Cuba kita masuk 6.3. Kita boleh buat minggu depan lah. Okey. Soalan tengok. Nombor 2 tu. 6.6. Nombor 2. Graf. 6.6 nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembuluh ubah X dan Y yang diperoleh pada satu eksperimen. Pembuluh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan, pelik samaan dia, XY tolak YB sama dengan A. Abaikan pelik-pelik. Yang penting kita pergi tengok plot apa dulu. A, dia suruh plot apa? Dia suruh plot Y melawan XY. Saya jarang jumpa soalan graf macam ni. Y melawan XY. Nampak? Kan? Okay. Y versus XY. Okay. Jadi kita kena buat Y dan XY. Jadi dia pelik. Siapa X kita? X yang ni. XY. Y melawan XY. Jadi maksudnya ini Y, ini X. Kan? Okay. Jadi kita akan buat XY kat atas, Y kat bawah. Pelik kan? Persamaan dia pelik. Soalan dia buku teks memang pelik sikit dia bagi. Jadi kita ambil kalkulator, kita kira. First sekali kita kena kira XY. XY. 0.485 darab dengan 20.60. 9.99 9.90 lah ni. 10. Okey, 1.556 darab 18. Betul? 28. Kemudian 4.528 darab dengan 13.25. 60. Okey, kemudian 10.227 darab dengan 8.8. 90. 18.3333 darab dengan 6. 110. 140. Okey, Y kita ambil saja. Y 20.6. Kemudian 18. Kemudian 13.25. Oh, kena geng ya. 8.80. 6.00.
1.40. Okey. Nampak dia punya skala dia. Pelik skala dia bagi ni. Ini yang jam ni kadang-kadang nak buat graf ni. Okey. Boleh? Jom kita tengok graf dia. Apa skala? Skala pasti X ni. Ni pasti X. 10, 140. Saya bagi tahu kamu 8 tadi kan. 8 maksudnya kita ambil 16. Bila 16 kita boleh buat 20, 20, 20, 20, 20. Bila 8 kamu kena kira betul-betul 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 macam tadi 8 lah. Okey. 8. Kalau biasanya kalau banyak ni kita ambil kat luar tak apa. Ambil lebih tak apa. Luar pula. Lebih. Okey. Jadi, kita target apa tadi? 140. Jadi 160 kita target. Kita target 20 kan. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Dah cukup dah kita punya. XY. Jangan tulis X lah. XY. Pasti dia kita adalah XY. Okey. Ni Y. Y kita 20 paling tinggi 20. Ni rendah. 20 paling tinggi. Kalau 20 maksudnya bahagi dengan 2. Bagi dengan 10 dapat 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Kena buat sampai 22. Sebab kita ada 20 lebih sikit kan. Ini adalah Y. Boleh plot. Plot 10, 20.6. 10, 20, 21, 20.6 sini. Masa kamu titik tu nanti kamu kena bayangkan dia mesti dapat gaya lurus okey. 28, 18. 28, 18. Kan juling mata tengok ni. Sini. Cantik ni dah. Okey. 60, 13.25. Jadi kita tahu dah garis lurus kita situ, lebih kurang situ. 13.25. 90, 8.8. 8.8. Oh, cantik. Masih lagi bentuk cantik. 110, 6. 140, 1.4. Wow. Cantik. Straight okey ni. Straight. Ya? Yang Y melawan XY tu bukan maksudnya 20.6 darat melawan 0.485. Mana? Yang mana? Yang nombor 2 tu kan. Yang ni. Yang ni bila dia kata Y melawan XY, kan? Yang disebut dulu, ni, yang mula-mula disebut ni adalah paksi Y. Yang kemudian disebut tu adalah paksi X. Dia siapa disebut dulu paksi Y. Kalau dia suruh plot tu, maksudnya dia suruh plot ni paksi Y, paksi X. Maksudnya graf kita Y, X, Y. Maksudnya yang X dekat table yang dia bagi tu tinggal salin tu. Darat. Yang mana? Yang Kan dekat textbook kan dia bagi table. dia bagi table tu, saya nak dapat XY tu, saya akan darab X dengan Y. Oh, dah nampak. Sorry cikgu. X dengan Y tu kamu darab, kamu akan dapat. Cuba try dapat 10. Dia dapat 9 pun apa tadi? Lebih kurang macam tu. Oh, dapat. Boleh? Okey. Kamu bagus kan lupa buat kotak.
Nanti kalau saya tak buat kotak, nanti kamu dalam exam kamu tak buat kotak. Itu kamu cakap cikgu kan tak buat kotak. Ya, macam tu. Mana graf? Graf dia lurus. Saya rasa pintasan saya 22 ni cantik ni. Ngam, pintasan 22. Baik. Home terus. Okay. Oh, yang ni best. Sebab ada dapat dua-dua pintasan. Pintasan Y dapat, pintasan X dapat. Yang ni best. Jadi, daripada graf tu, kalau ada dua-dua pintasan ni senang. Kan? Iaitu, C kita dapat jelas. Contoh saya dapat C 22. Kecurunan tak payah buat sebab ada pintasan. Bila ada pintasan, kita boleh pakai formula negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Pakai formula ni tak payah pakai Y2 tolak Y1 tu. Ini saya terus dapat negatif 22 per dengan 150. 20. Negatif 0.1467. Macam tu. Ini maklumat yang saya dapat. Boleh? Okey. Tengok kita nak kira ni. Okey. Sekarang kita tengok soalan. Okay. Macam mana nak selesaikan persamaan ni? Dua kan? Dia bagi persamaan adalah XY tolak dengan YB sama dengan A. Okey, bila kamu nampak benda ni macam ni, kita kena tengok dekat paksi kita. Sebab tu saya akan buat ni graf ni tuan. Paksi Y kita Y saja. Dan jadi Y saja dapat kat mana? Y saja dan paksi X kita mesti XY. Jadi kamu nampak Y saja, ini ada Y saja, ini ada XY. Dia orang kena dipisahkan. Kan? Bila saya pisahkan, dia akan jadi ni negatif, saya pindah ke sebelah XY sama dengan A campur YB. Okey. Tapi saya nampak kat situ XY ni adalah paksi X. Jadi A ni saya akan pindah ke sebelah, dia akan jadi YB. Yang ini XY tolak A. Nampak? Dan sebab paksi Y dia adalah Y saja, jadi saya kena bahagi semua dengan B. Dan susun bagi cantik. Bila susun bagi cantik, dia akan jadi apa? Y sama dengan, yang ini akan jadi ni 1 per B XY. Ini asingkan. Maksudnya saya asingkan apa? Paksi X dengan kecurunan. Kita asingkan. Bagi nampak. Tolak dengan A per B. Ini pintasan kita. Ini salah satu cara dia kan. Nampak? Ikut saja apa paksi Y. Itu saya kata, saya panggil teknik ni, kita panggil dia follow Y. Dapat X. Follow Y dapat X. Cikgu tak faham XY tu. Mana? Ni. Tu yang dalam kurungan. Dalam kurungan ni. Ini dalam kurungan nak bagi cantik je ni. Ni. Kan?
asingkan XY per B. Sebab paksi X kita adalah XY, saya asingkan XY tu ke sebelah ni. Macam tu. Siapa yang tinggal? 1 per B. Macam tu. Okay. Boleh? Kan? Supaya kita nak senang dapat siapa keturunan kita tu. Okay. Jadi kat sini kesimpulan kita adalah M saya adalah 1 per B. Dan C adalah negatif A per B. Jadi kita dapatlah M. M kita tadi saya dapat negatif 14 berapa? 67. Okay. M 1 per B. Jadi 1 per B sama dengan betul eh? Okey. Tak salah kira ni. 1 per B negatif 0.1467. Jadi B sama dengan, tekan kalkulator, tukar tempat 1 per tu. Negatif 6.817. Okey, ini kalau saya pakai nilai perpuluhan. Kalau pecahan pun cantik juga. Boleh pecahan ke? $11.75. Oh, tak cantik. Okey, tak apa, macam ni lah. Jadi C pula adalah 22. Iaitu negatif A per B sama dengan 22. B dah ada, saya masukkan. Negatif A, B adalah negatif 6.817. Jadi A sama dengan ni darab atas. Satu 149.97. Dapat. Tengok. Kamu gantikan nombor, selesaikan. Ganti, selesaikan. Ini macam 150 je. Tak apalah. Kan? Boleh? Okey. Tengok soalan C tu. Soalan C tu, kebat kat C tu. Kan? Okey. Kaedah lain untuk mendapatkan graf garis lurus bagi persamaan tak linear di atas adalah dengan memplotkan 1 per Y. Okey, dia tukar plot tu kan. Dia XY tolak YB sama dengan A. Dia kata dia plotkan 1 per Y melawan X. 1 per Y melawan X maksudnya dia bahagi dengan Y. Dekat ni tadi. Ni. Kita dah buat cantik dah kan. Kat sini. Boleh buat. Ini XY tolak A sama dengan YB. Kemudian dia bahagi dengan Y. Bagikan Y. Bukan. 1 per Y. Oh, silap saya buat ni. Kalau 1 per Y, dia bahagi Y terus. Bahagi Y terus. Dia akan dapat
XY per Y tolak dengan YB per Y sama dengan A per Y. Bagi Y terus. Jadi kita akan dapat kat sini. Yang ini adalah X tolak B sama dengan A per Y. Susun bagi cantik lah sebab dia nak 1 per Y. Jadi A ni kena hapuskan. Semua bahagi dengan A pula. Dia akan dapat sesusun. Bila bahagi dengan A kita akan dapat 1 per Y. Yang ini bahagi dengan A akan dapat X per A tolak B per A. Yang ini kalau kita buat bahagi dengan plotkan 1 per Y melawan X. Ini je. Okey. Tanpa melukis graf, hitung nilai kecerunan dan pintasan pada paksi dan apa tu? Oh, pintasan Y. Okey. Kan? Jadi kat sini sebenarnya kita susunkan jadi 1 per Y adalah kita punya Y. Yang ini adalah 1 per AX. Tolak B per A. Jadi yang dia nak apa? Dia nak kecerunan. Siapa kecerunan kita? 1 per A. Jadi kita terus buatlah. Jadi M sama dengan 1 per A. Masuk je lah nilai A kita ni. 1 per 150 lah. Senang kira. Dapat jawapan. Tinggal baca ni pun tak apa. Okey. Manakala soalan kedua dia kata pintasan. Pintasan kita negatif B per A. Jangan letak negatif. Dan C sama dengan negatif B per A adalah sama dengan negatif B. Dia akan jadi 6.817 per dengan 149.97. Saya letak balik. Ambil kalkulator kira. Jadi kita akan dapat 22 tadi lah. Betul? Bukan 22. 1 per 22. Tulis kat luar 0.04546. Ini saya punya apa? Pintasan C kita. Cikgu tak ada negatif Negatif? Oh, negatif dah mati sebab saya matikan negatif sebab B saya ada negatif. Negatif jumpa dengan negatif jadi positif. Situ. Boleh? Macam mana? Okey. Dia sebenarnya bila basic macam ni dah selesai, kamu dah reti lukis graf, dah tahu macam mana nak cari pintasan, dah tahu macam mana nak cari apa kecerunan, kamu dah bolehlah cuba buat soalan exam gitu. Soalan exam dia macam itulah cerita dia. Okey. Jadi macam itulah untuk hari ni kan. Jadi nampak kepala saya je. Okey, untuk hari ni kita sampai sini dulu insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi kan minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba-cubalah, dah boleh. Kamu boleh buka soalan pasir boleh jawab. Sebab soalan pasir tanya benda ni je. Cuba-cuba tengok. Markah dia 10. Ya? Nak tanya boleh tak kalau kita kelas malam? Sekolah buat kelas tambahan hari Khamis. Ya. Ni baru kita. Nanti kita tengok macam mana. Nanti saya dapatkan, saya cuba apa? Bagi beberapa cadangan kelas. Macam mana? Nanti kamu tengoklah, kamu 3 orang je bincang-bincang. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama.
Cikgu nak tanya yang tadi tu. Yang Yang mana? negatif tu. Negatif ni. Kejap. Saya bagi besar sikit nampak. Yang mana wakil ni ke? Yang negatif B tu kenapa tak negatif? Oh, yang ni sebab dia negatif, jumpa negatif ni. Yang ni C kita, formula dia adalah negatif B per A. Nampak kan? Tapi sebab B saya tu negatif. Jadi saya masukkan. Dia hilang negatif tu. Oh, tu formula dia. Ni formula kita dapat sini. Formula dia daripada sini. Ni. Ini C kita. Kan? Faham. Boleh? Saya ingatkan memang terus ambil je negatif B tu. Ambil terus. Ingatkan tu bukan formula dia. Macam... Okey. Okay, terima kasih cikgu. Baik.